Bismillahirrahmanirrahim. 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 Cubaan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan Bismillahirrahmanirrahim. 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 InsyaAllah kita akan mulakan live kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mulakan live kita hari ini. Ibu-ibu boleh share dan komen. Assalamualaikum kakak saya, Kak Zal. Silakan ibu-ibu menyertai bersama-sama untuk live kita pada hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk kita terus belajar untuk menjadi ibu-ibu yang mendidik anak-anak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejap ya, kita tengah testing mic. Apa khabar Kak Zah? Masak apa hari ni? Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada ibu-ibu yang turut serta dalam sesi live Ustazah tengah hari ini. Semoga Allah merahmati dan memberkahi ibu-ibu di sana. Apa khabar ibu-ibu? Jemput like dan share live Ustazah tengah hari ini. Adakah suara saya jelas kalau saya tak pakai mic? Belum masak lagi Kak. Adakah suara saya jelas kalau saya tak pakai mic? Okey, alhamdulillah. Kalau Ustazah tak pakai mic jelas ya. Mic ada problem pula. Okey, alhamdulillah. Terus share dekat page personal Ustazah. Ajak orang ke page Ustazah lah. InsyaAllah hari ni Ustazah akan live di page Ustazah. Mungkin ramai yang tak berapa biasa dengan page Ustazah. Saya minta kerjasama semua ibu-ibu dapat share di page di FB masing-masing.
Tak boleh mic. Tak boleh. Bateri tak? Terima kasih ibu-ibu yang menyertai Ustazah. InsyaAllah hari ini kita akan bercerita tentang tajuk anak degil. Kenapa? Adakah sebab ibu ayahnya yang degil ataupun anaknya yang degil? InsyaAllah Ustazah akan kongsikan ilmu dalam mendidik anak-anak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan sebagai tarbiyatul aulad dalam bahasa Arabnya, mendidik anak-anak dengan akhlak kenabian. Ya, jadi kita nak tengok sebenarnya anak-anak kita apa yang jadi pada mereka, anak degil daripada kecil. Kenapa? Selalu kita mempersoalkan, ya. Selalu Ustazah dapat pertanyaan, kenapa Ustazah anak saya degil, kenapa? Jadi hari ini kita nak jawab. Kita nak cari jawapan bersama-sama. Kenapa anak kita degil? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Fifi, share dekat Facebook Ustazah, ajak mereka join link page Ustazah. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hari ini Ustazah nak kongsikan tentang tajuk anak degil ataupun ibu ayah yang degil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, iaitu kaedah mendidik anak-anak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada menyebutkan satu tajuk dalam mendidik anak-anak, iaitu pengaruh soleh ibu bapa kepada anak-anak. Masya-Allah. Kita perasan ataupun kita tidak perasan, di dalam mendidik anak-anak yang diajarkan oleh Rasul Nabi kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan tentang pengaruh soleh ibu bapa terhadap solehnya anak-anak kita. Masya Allah, sebenarnya di dalam Islam, betul, sebab tu tajuk Ustazah hari ini, Ustazah berikan tajuk anak degil ataupun ibu ayah yang degil. Hakikatnya diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita peringatan ini. Maknanya kalau anak kita ada masalah, kalau anak kita degil, anak kita ada tak berapa dengar kata kita, ya, semalam Ustazah kongsikan tentang bagaimana untuk kita melembutkan hati anak-anak kita dengan kaedah terapi Al-Quran. Hari ini insya-Allah kita terus meneruskan ilmu, mempelajari sebenarnya dalam kaedah mendidik anak-anak dengan akhlak Rasulullah SAW. Nabi menyebutkan kepada kita pengaruh soleh ibu bapa itu sangat penting kepada solehnya anak-anak kita. Masya Allah. Ya, ibu bapa soleh sebenarnya, ya, mempengaruhi kesolehan anak-anak dan juga anak zuriat keturunan kita. Masya Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahawa di dalam surah Al-Imran ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzurriyyatan ba'daha min ba'din wallahu samii'un 'alim. Sadaqallahul azim. Ibu bapa, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang disebutkan bahawa sebagai satu keturunan yang sebahagiannya, maknanya keturunan kita, keturunan mak ayah kita, keturunan kita, anak-anak zuriat cucu kita ni sebenarnya berkait rapat. Ya, berkait rapat di antara satu sama lain. Dan wallahu sami'un alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, ini bukti yang menunjukkan bahawa zurriyatan ba'daha min ba'din, zuriat kita, keturunan kita ini
saling mempengaruhi di antara satu sama lain. Kerana itu di dalam Islam sangat penting, kalau kita nak kahwin, kita kena cari suami yang baik. Kena tengok keturunannya, ya, kena tengok ayah ibu dia siapa, ya. Tetapi bukanlah sebenarnya untuk kita menjadi penghukum. Oh, keturunan itu tidak. Ini adalah sebagai garis panduan syariat Islam kita. Bagaimana untuk kita melihat zuriat keturunan kita di masa depan. Ya, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya, ya, anak-anak kita ini dipengaruhi oleh nilai soleh yang ada dalam diri kita. Betul ke tidak? Ya, betul. Tengok bagaimana anak itu baik ke tidak dia, tengoklah ibu bapa dia. Itu pentingnya yang Rasulullah sebut. Pengaruh soleh ibu bapa itu sangat penting kepada anak-anaknya. Baik ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengaruh ibu bapa yang soleh sangat penting, kerana ibu bapa yang soleh saja akan mengajak anak dia kepada jalan yang soleh. Kalau anak-anak ibu bapa yang sukakan kepada cara keduniaan, pasti dia akan ajak dia juga, anak-anaknya juga, kepada cara keduniaan. Masya Allah. Ya, ibu bapa yang soleh Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 82, di mana kisah yang kita pernah dengar, mungkin tak pernah dengar, kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa, di mana apabila Nabi Khidir membuat tembok, ya, kepada anak yatim, Nabi Musa tanya, kenapa kau tak minta upah? Nabi Khidir kata, tidak, kerana ibu ayahnya adalah orang yang soleh. Masya Allah. Ya, nampak tak bahawa pengaruh soleh ibu bapa kita ini mempengaruhi kita. Mempengaruhi kita juga. Soleh yang ada dalam diri kita ini akan mempengaruhi anak-anak kita. Sudah pasti ibu ayah yang dirahmati Allah. Dan kita tengok ibu ayah yang soleh ini, sebenarnya bila kita, anak-anak kita ada masalah, maknanya kita kena semak soleh yang ada dalam diri kita. Allah ajarkan kita di dalam Al-Quran, kalau anak-anak kita ada masalah, kita kena semak nilai soleh yang ada dalam diri kita. Apa sebenarnya masalah diri kita? Ya, apa sebenarnya yang terjadi pada diri kita, pada rumah tangga kita, pada suami kita, pada amal ibadah kita. Kita kena semak. Maknanya kita tak perlu tuding jari kepada orang lain. Apa yang jadi pada anak-anak kita adalah acuan daripada diri kita. Kalau anak kita terlampau suka bermain, maknanya kita pun memang banyak main-main dalam mendidik anak-anak kita. Kerana nilai soleh dalam diri kita ini mempengaruhi diri anak kita. Masya Allah. Sebab tu ibu-ibu, bila kita balik rumah dengan anak-anak kita, kita kena buang perangai main-main kita. Ya, kita kena buang sikap seronok-seronok kita. Masya Allah. Ya, ibu bapa yang terlampau seronok, sungguh dia akan lupa dengan tanggungjawab diri dia pada anak-anaknya. Kita pergi kerja, seronok sangat. Ya, maaf Ustazah sebut, seronok sangat post gambar. Ya, bergelak ketawa dengan kawan-kawan, kongsikan video bergelak ketawa dengan kawan-kawan dekat office, kongsi cerita, ya, makan-makan sana sini dengan kawan-kawan. Masya Allah. Ya, betapa kita terlalu berseronok. Ya, bila kita balik ke dalam rumah tangga kita, kita tak boleh buat macam tu ibu-ibu. Kita kena tengok bagaimana kisah orang-orang soleh bila mereka balik rumah berada dengan anak-anak mereka. Mereka tidak ingatkan kepada keseronokan. Mereka ingatkan perintah Allah dan takut kepada azab daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada orang-orang ibu bapa yang lalai, terlampau seronok, tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah, kita dengan anak-anak ni bila balik rumah, kita kena tumpukan peranan kita kepada anak-anak kita. Ya, tumpukan peranan kita kepada anak-anak kita dalam mendidik mereka. Kita tak boleh seronok sangat.
Jadi sebab itu ibu bapa yang pergi kerja balik rumah sebaiknya tinggalkanlah kerja-kerja kita tu. Kerana kita dah bekerja seharian, balik rumah kita sibuk lagi dengan handphone kita, buat kerja online lagi. Masya Allah, tak cukup lagi kah? Ya, urusan dunia yang telah kita habiskan dalam tempoh kerja kita ni, siang hari tu dah hampir tinggal suku sahaja masa kita bersama anak-anak di rumah. Maka balik rumah kita sibuk lagi nak bekerja online, pegang handphone, main laptop. Ya, kita kata dekat anak-anak kita, Umi nak kerja, Umi ada kerja. Masya Allah, ibu-ibu, nampak sangat kita ini sebenarnya nilai soleh yang ada dalam diri kita ini terlalu sedikit. Sebab itu pagi tadi ada seorang ibu WhatsApp Ustazah, panjang lebar ceritanya. Ustazah sempat baca, belum sempat jawab. Ya, kisahnya sangat panjang. Ustazah cuba kongsikan di sini. Dia kata, Ustazah, tolong saya, anak-anak saya sangat bermasalah. Ya, anak-anak saya tak dengar kata, mereka buat perangai Masya Allah degil sangat. Ustazah cuba kongsikan kisah dia nanti di Facebook dengan cerita yang sangat panjang dan sangat menyedihkan. Dia kata, saya sampai dah tahap saya dah tak solat sekarang, tapi jiwa saya mengatakan bahawa saya kena solat. Tapi sampai masa saya ambil wuduk, saya berlegar-legar dalam bilik, tapi saya tak solat. Hati saya menangis, hati saya beronta-ronta mengatakan bahawa hanya solat saja jalan penyelesaian kehidupan saya. Dan Ustazah, suami saya ambil dadah, dia tak kerja, dia tak solat. Sampai satu fasa saya merasakan bahawa kehidupan saya sangat susah. Bila saya solat satu masa dulu, saya rasa kenapa kehidupan saya semakin diuji dan pelbagai masalah yang timbul. Saya kata, kenapa saya nak solat lagi? Ustazah, tolong saya. Saya nak jadi orang yang baik, orang yang berilmu, orang yang mendidik anak-anak saya dengan didikan Islam. Saya nak jadi ibu bapa yang beramal dengan akhlak Islam. Saya nak didik anak-anak saya dengan akhlak yang mulia. Tapi tolong saya, Ustazah, saya perlukan guru, saya perlukan orang membimbing saya. Sampai satu fasa sekarang ni, saya ambil wuduk, saya tak solat, tapi saya jerit-jerit suruh anak saya solat. Wa na'udzubillah, ibu-ibu, perhatikan keadaan ibu ini. Bayangkan suasana dalam rumahnya, bayangkan keadaan dirinya yang setiap detik mempersoalkan, kenapa ya Allah, aku buat baik, kenapa kau tak balas kebaikanku? Ya Allah, kenapa aku solat tapi seolah-olah engkau tidak berikan, tidak jawab permintaanku? Ustazah baca dalam keadaan yang rasa sebabnya diri Ustazah ni memikirkan ibu ini dan membayangkan suasana dalam rumahnya dengan anak-anaknya. Dia sangat bertarung, ya, ibu-ibu, untuk mencari redha daripada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sungguh susah untuk kita mencari title ibu bapa yang beramal soleh. Susah, ibu-ibu, bukan senang. Ya, Masya Allah, satu perjuangan yang sangat besar. Sebab itu anak-anak, kalau kita dapat melihat mereka ambil Quran, baca Quran, berzikir, ya, bercakap dengan perkataan yang soleh, kita kena rasa Masya Allah, tanda-tanda soleh yang ada pada diri anak-anak itulah yang ada pada diri kita. Ya, itulah yang Allah sebut, yang saya baca tadi dalam surah Al-Imran ayat 34. Zurriyatan ba'duha min ba'din. Zuriat kita mempengaruhi di antara satu sama lain. Soleh kita ini mempengaruhi di antara satu sama lain. Masya Allah, ibu-ibu, beruntung tak jadi ibu bapa yang soleh. Nak jadi ibu bapa yang soleh, kita kena selalu belajar ilmu-ilmu soleh. Ya, hari ini kita belajar, dan episod-episod yang akan datang, insya-Allah Ustazah akan terus membawa diri Ustazah dan juga ibu-ibu di luar sana untuk kita tahu, kenal nilai-nilai soleh yang perlu kita sering tanam, kita sering didik, kita sering belajar untuk diri kita, bukan untuk anak-anak kita saja.
Tak mungkin anak-anak kita jadi soleh kalau kita tidak belajar untuk menjadi ibu bapa yang soleh. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus share di Facebook masing-masing. Semoga Allah memberikan kita rahmat untuk terus menghidupkan ilmu-ilmu, nilai-nilai soleh dalam diri kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila kita jadi ibu bapa yang soleh, Masya Allah, keberuntungan yang Allah akan berikan kepada kita dan anak-anak kita bukan sedikit. Masya Allah. Sebab tu persoalan ibu tadi, dia cakap, kenapa Ustazah bila saya solat saya tak dapat? Sebab kita nak jadi ibu bapa yang soleh ini, ya, bukanlah satu perjuangan yang pendek. Bukanlah satu perjuangan yang sedikit. Kita solat zuhur, kita solat subuh hari ni, solat tak ada pun permintaan kita. Masya Allah ibu-ibu, Ustazah sebutkan semalam, apa yang kita buat kena ikhlaskan kerana Allah, bukan kerana kita nak sangat-sangat. Ya Allah, sebab permintaan yang kita minta kepada Allah ni, nak anak soleh ini, bukanlah satu macam buah yang jatuh kita boleh nampak. Tidak ibu-ibu, dia lebih kepada untuk jiwa kita, ya, membersihkan hati kita daripada pergantungan kita kepada manusia, daripada berharapkan hanya nikmat dunia. Masya Allah. Masa itulah, sebab itu kita beramal satu benda, kita akan rasa tak tenang. Sebab kita masih beramal bukan kerana Allah. Ibu bapa yang dirahmati Allah, ibu bapa yang beramal soleh dalam mendidik anak-anak, Allah sebutkan kepada kita, sebenarnya Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Yang pertama sekali iaitu malaikat akan mendoakan kita. Masya Allah, malaikat mendoakan kita. Kita nak minta doa kawan-kawan kita pun bukanlah satu perkara yang mudah. Doa-doa bila kita post dekat Facebook, kita bagi tahu kawan-kawan kita ada masalah, minta doakan kita, ia adalah satu perkara yang sangat baik. Tapi hari ini bukan kawan-kawan kita yang doakan kita. Bila kita jadi ibu bapa yang beramal soleh kita dalam mendidik anak-anak, siapa yang doakan kita? Malaikat mendoakan kita. Masya Allah. Apa lagi yang kita nak? Maknanya bila kita sedang berjuang untuk menjadi ibu bapa yang beramal soleh, mendidik anak-anak kita dengan akhlak Rasulullah, memperbaiki diri kita, terus memperbaiki diri kita tanpa ada rasa jemu, tanpa ada rasa kenapa ya Allah aku tidak. Kita akan berasa ya Allah, seronoknya kita memohon, meminta-minta pertolongan daripada Allah, sedangkan malaikat sedang mendoakan kita. Di dalam surah Al-Ghafir, ya, ayat 8, Allah memberi janji kepada kita, bila kita jadi ibu bapa yang beramal soleh, malaikat akan mendoakan kita. Sebab itu saat itu kita akan, bila kita dah berjuang, berhijrah, beramal soleh sampai satu fasa, kita akan rasa ya Allah, aku mula merasai tenang saat ini ya Allah. Ya ibu-ibu, dalam perjuangan kita untuk menjadi ibu bapa yang soleh, kita tak nak anak-anak kita jadi anak-anak yang degil, anak-anak yang mempunyai masalah tak putus-putus sampailah dia besar. Sebab nilai soleh kita ini, kita berputus asa. Ya, nak jadi ibu bapa yang beramal soleh ini tidak boleh berputus asa. Kita kena sering tambah lagi ibadah, tambah lagi ibadah, tambah lagi ibadah. Sebab soleh ini, nilai soleh itu, ya, seperti satu tanaman pohon yang kita tanam, ya, lepas tu kita tambah lagi baja, Masya Allah, pokok itu akan tumbuh segar, tunasnya bertambah cantik, tunas lagi bertambah cantik, Masya Allah, tumbuh pula bunga-bunga yang cantik, Masya Allah, Subhanallah, sampai kita akan nampak pokok tu cantik, Masya Allah, ya, Masya Allah, la quwata illa billah. Ya Allah, hanya semua yang berlaku ini dengan izin Allah. Tetapi tidak semua yang berlaku ini untuk anak-anak kita, untuk diri kita, untuk rumah tangga kita semudah yang kita sangka.
dia perlukan perjuangan amal soleh, amal soleh, amal soleh yang berterusan. Tapi kita kena selalu belajar dengan ilmu. Ya, tak boleh ibu-ibu dalam menjadi amal soleh ni tak boleh ikut-ikut. Allah sebutkan kepada kita dalam surah Al-Ghafir ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga. Ini doa malaikat kepada kita, ibu bapa yang beramal soleh dalam mendidik anak-anak. Bangun pagi, kejut anak-anak solat subuh berjemaah. Masya Allah, malaikat doa dekat kita, ya Allah, masukkanlah mereka itu ke dalam syurga Ad. Masya Allah ibu-ibu, Masya Allah, kita didoakan oleh malaikat supaya masukkan kita ke dalam syurga Ad ni. Masya Allah. Berjuang lagi, kejut anak tak bangun, kejut lagi. Masya Allah. Ya, doa malaikat doa lagi untuk kita, ya Allah, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Malaikat doa dekat kita, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam syurga Ad. Ya Allah ibu-ibu, sungguh tidak sia-sia perjuangan kita untuk menjadi ibu bapa yang beramal soleh. Tidak ibu-ibu, malaikat mendoakan kita setiap masa, setiap didikan kita dalam mendidik anak-anak kita, didikan amal soleh. Malaikat doa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Masya Allah. Ya Allah, bila kita buat saja amal soleh, didik anak-anak kita dengan amal soleh, kita terngiang-ngiang, ya Allah, malaikat tengah mendoakan aku. Ya, malaikat tengah mendoakan kita, kita akan masuk ke dalam syurga Ad. Masya Allah ibu-ibu dirahmati Allah. Bukankah itu satu motivasi yang cukup besar untuk kita? Jangan rasa sedih, ya, bagi ibu-ibu yang merasakan bahawa perjuangan untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang berakhlak mulia, memang jangan putus asa. Ingat janji Allah dalam surah Al-Ghafir ini, malaikat di langit seluruhnya mendoakan kita. Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak dalam keturunan kita semua akan tumbuh dalam ketaatan dengan doa malaikat ini. Masya Allah. Kita didik anak-anak kita jadi baik seluruhnya, setiap detik, setiap saat. Dengan didikan kita ini, malaikat mendoakan kita. Masya Allah. Masya Allah, kita rasa macam, ya Allah ya Tuhan, malaikat mendoakan kita dan seluruh keturunan kita dengan doa ini. Rabbana wa adkhilhum fi jannati adnin. Ya, ibu-ibu, Allah memberikan kita kabar gembira untuk menjadi ibu bapa beramal soleh. Kena kita jadi ibu bapa yang soleh. Untuk jadi anak-anak soleh, kena jadi ibu bapa, kena didik mereka dengan amal soleh. Kita kena jadi ibu bapa yang soleh. Masya Allah. Sebab tu dalam PKP ini adalah bukan masa untuk kita fikirkan soal darjat, soal kedudukan, soal duit, ya. Kita diuji untuk pelbagai keadaan. Jadilah ibu bapa yang beramal soleh. Allah doakan kita masuk dalam syurga Ad. Masya Allah ibu bapa yang dirahmati Allah. Kemudian bila kita jadi ibu bapa yang beramal soleh tadi, malaikat doa dekat kita tak putus-putus supaya kita masuk dalam syurga Ad. Yang kedua, ibu ayah yang dirahmati Allah, kita jadi ibu bapa yang beramal soleh ini anak degil. Sebab apa? Sebab Allah suruh kita jadi ibu bapa yang beramal soleh. Kita tak nak jadi ibu bapa yang degil. Kita bukanlah ibu bapa yang tak mahu ikut perintah Allah, supaya didik anak ikut akhlak Rasulullah, didik anak berpakaian dengan akhlak Rasulullah, didik anak cara berjalan dengan akhlak Rasulullah, didik anak bercakap dengan akhlak Rasulullah, didik anak supaya duduk dengan akhlak Rasulullah. Masya Allah, banyak lagi ilmu yang kita akan pelajari dalam sesi surat kita yang akan datang. Ibu-ibu yang kedua, bila kita didik anak-anak dengan amal soleh ini, kita dan anak-anak kita, zuriat keturunan kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Kita akan berkumpul, kita akan bertemu dalam syurga. Masya Allah. La quwata illa billah. Masya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, haza rahmatun min Rabbi.
Ini semua adalah rahmat daripada Allah untuk orang-orang yang soleh sahaja. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Sur ayat 21. Ini semua janji Allah untuk kita ibu-ibu. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasaba rahin. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala mereka beramal soleh mereka. Tiap-tiap mereka itu terikat dengan apa yang dikerjakan. Masya Allah. Allah kumpulkan kita dengan anak-anak kita, zurat cucu keturunan kita yang soleh ini semua di dalam syurga. Masya Allah, suami kita, anak-anak kita semua dikumpulkan, ditemukan semua di dalam amal soleh di dalam syurga. Masya Allah ibu-ibu, jangan bersedih hati, ya, jangan bersedih hati bila tengok anak-anak kita ada masalah. Maknanya kita kena balik kepada jadi hamba Allah yang soleh, ya, supaya kita tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak kita daripada syurga. Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebab itulah ibu-ibu, kalau kita tengok kisah salafus soleh mereka ini, kita akan menangis. Ya, ada kisah salah seorang orang soleh dia kata, wahai anak-anakku, sesungguhnya aku banyak mengerjakan solat adalah kerana-Mu. Ya, ini salah satu perkataan orang soleh yang diceritakan dalam buku kitab Tarbiyatul Aulad. Yang diceritakan di dalam buku, seorang daripada perkataan orang soleh dikata, aku banyak beribadah ni kerana-Mu wahai anakku. Kerana kita nak ajak anak-anak kita ni supaya dia jadi soleh, ya, supaya kita boleh bawa anak-anak kita ni masuk syurga. Masya Allah ibu-ibu. Seorang salafus soleh yang bernama Sahal Al-Tustari, yang disebutkan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, dikata, sekuat-kuat tenaga untuk menjaga, dia jaga anak-anak dia, dia buat baik pada anak-anak dia, sedangkan sebenarnya dia belum melahirkan anak dia, dia masih mengandungkan anak dia. Dia kata dia menjaga anak dia dan melakukan pelbagai amal soleh dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dan mengurniakannya anak soleh. Ini sifat orang soleh yang kita perlu teladani, yang bernama Sahal Al-Tustari. Sahal Al-Tustari ni saat dia mengandungkan anak dia, dia jaga betul anak dia dalam kandungan. Bagaimana dia jaga anak dia dalam kandungan? Dia buat amal soleh dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Dia buat amal soleh, dia jaga solat dia, dia bersedekah, dia berpuasa, ya. Amal soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran ni, bagi ibu bapa yang beramal soleh ni, Ustazah akan sebutkan hadis kejap lagi. Dia kata, aku akan menepati janji yang telah diambil oleh Allah untuk menjaga anak-anakku dan diriku daripada segala dosa. Aku akan memelihara anakku daripada mulai saat aku mengandungkannya. Masya Allah. Sebab kita dah berjanji dengan Allah di dalam Al-Quran agar kita taat kepada perintah Allah, ya, untuk menjaga anak-anak kita semua daripada kelalaian dan dosa. Masya Allah ibu bapa, inilah antara sifat-sifat orang salafus soleh dalam mendidik anak-anak mereka sejak daripada dalam kandungan. Mereka tidak lalai ibu-ibu. Mereka tidak tanya, kenapa anak aku degil? Ya, sebab kitalah yang banyak degil dan lalai dalam mendidik anak-anak kita. Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran juga menyebutkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Surah An-Najm ayat 39. Allah sebutkan, dan bahawasanya seorang manusia tiada memperolehi selain daripada apa yang diusahakan.
Maknanya ibu-ibu terjawab sudah. Kenapa anak kita degil? Apa yang kita dapat adalah daripada usaha kita. Apa yang terjadi kepada anak-anak kita adalah daripada hasil didikan kita. Masya Allah ibu-ibu. Semoga kita terus terilham untuk memperbaiki diri kita menjadi ibu bapa yang beramal soleh. Tak boleh main-main ibu-ibu. Oh, nak makan biar anak-anak. Tak boleh. Ibu bapa yang soleh dia tak biar anak-anak dia makan. Dia tak biar anak dia pergi tidur dengan sendirinya. Dia tak biar anak dia pergi mandi dengan sendirinya. Sebab semuanya kena dididik dengan amal soleh. Betul ibu-ibu. Sebab tu ibu bapa yang beramal soleh, bila dia balik rumah, dia tak sibuk dengan urusan-urusan bisnes online lagi, macam-macam kerja lah. Kerana bila kita berada dalam rumah dengan anak-anak kita, kita akan dipertanggungjawabkan dengan semua perbuatan anak-anak kita. Masya Allah ibu-ibu. Dan Allah sebutkan lagi di dalam surah Al-Thur ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah sebutkan kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Ya, anak cucu zuriat keturunan kita akan disabitkan dengan kita. Cucu siapa tu? Dia ni cucu siapa? Mak dia siapa? Kan? Bila kita tanya seseorang ni, awak anak siapa? Oh, saya anak ni. Oh, kita tu akan terkait dengan pelbagai sifat soleh yang ada kepada orang tu. Awak cucu siapa? Oh, lepas tu kita akan tengok anak di atas bawah. Sebab nilai soleh yang ada pada cucu ni, pada anak ni, ada pada amal soleh pada mak dan ayah dia. Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Biarlah kita dikenali dengan amal soleh kita. Awak kenal tak orang tu? Contoh ya, awak kenal tak si A, si Fulan ni? Oh, kenal. Oh, yang tu yang tu yang selalu jual gitar tu. Na'udzubillah, saya mohon perlindungan. Oh, saya kenal orang tu. Oh, saya jumpa dengan dia dekat Usra. Saya jumpa dekat dia kalau jumpa dengan dia, Masya Allah, dia akan selalu ajak kita kepada benda baik. Awak kenal tak dengan orang tu? Oh, kenal. Oh, ya, dia tu saya selalu jumpa dia kayuh basikal tepi jalan. Masya Allah ibu-ibu, mohonlah kita berlindung daripada asbab-asbab keturunan yang tidak baik. Oh, kenal tak si A ni? Kenal. Saya selalu nampak dia ni, selalu jumpa dia dekat live FB cerita tentang didikan akhlak Rasulullah. Masya Allah. Ya. Selamat datang kepada ibu-ibu yang baru masuk kepada page Ustazah. Terus share di Facebook masing-masing dan like. InsyaAllah semoga Allah merahmati kita. Ya, ibu-ibu, semoga kita dikenali dengan nilai soleh. Janganlah kita buat branding untuk diri kita dengan bukan nilai soleh. Wa na'udzubillah. Sebab tu ada masa kita kena tengok FB kita, scroll up, scroll down, tengok apa benda yang kita kongsikan dekat Facebook. Bila nampak tidak ada nilai soleh, saya akan delete. Saya takut, ya, sebab Allah telah janjikan kepada kita nilai soleh kita akan mempengaruhi anak-anak kita. Betul. Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kerana nilai soleh kita ini mempengaruhi anak-anak kita. Sungguh Ibnu Abbas mengatakan bahawa, ya, Allah akan mengangkat darjat keturunan kita dan zuriat keturunan kita ini sedarjat dengan nilai amal soleh yang kita ada. Ya, kerana itu kita kena terus berjuang didik anak-anak kita dengan amal soleh. Kena terus belajar. Nak jadi ibu amal soleh ini, kena hari-hari belajar, dengar ilmu macam mana nak jadi ibu beramal soleh, macam mana nak jadi ibu bapa yang beramal soleh. Sebab Rasulullah, Ibnu Abbas menyebutkan kepada kita, nilai amal soleh ini semua akan diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala setimpal dengan apa yang kita usahakan. Ya, Masya Allah ibu-ibu, baru saja belajar buat sunat taubat sebulan, kita dah tinggal dah. Masya Allah. Baru saja belajar dalam bulan Ramadan, didik diri baca Al-Quran sebulan, lepas habis Ramadan kita dah tak baca Al-Quran. Masya Allah ibu-ibu. Ya, sesungguhnya
Nak jadi orang yang beramal soleh ini bukan sekejap amalan kita, kena berterusan. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang disebutkan, kisah yang bernama Harithah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu. Harithah An-Nu'man radhiyallahu anhu ni pada satu masa disebutkan dia datang berjumpa dengan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang bersembang dengan sahabat-sahabat Nabi. Harithah An-Nu'man datang berjumpa dengan Rasulullah, tak bagi salam. Kemudian dia langsung duduk dan tidak mengucapkan salam kepada Rasulullah. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, orang ni kalau dia mengucapkan salam, tentu kami akan membalas salamnya. Jadi Masya Allah ibu-ibu, kita ni kalau beri salam, yang pertama jawab adalah malaikat, dan malaikat akan mendoakan kita. Kerana itu beruntunglah kita yang beramal dengan akhlak Rasulullah. Ya. Jadi bila malaikat Jibril kata begitu, Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, apakah kenal dengan lelaki ini wahai malaikat Jibril? Siapa sahabat tadi? Bernama Harithah bin An-Nu'man. Dia kata, malaikat Jibril jawab, ya, saya kenal. Dia termasuk daripada 80 orang yang teguh pendirian dan bersabar dalam perang Hunain. Masya Allah. Harithah An-Nu'man ni, dia termasuk daripada 80 orang sahabat yang teguh pendiriannya dan bersabar dalam perang Hunain. Dan malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, dia itu termasuk daripada golongan orang yang Allah berikan rezeki, dan anak-anak cucu mereka itu dimasukkan ke dalam syurga. Masya Allah. Sebab apa? Sebab Harithah ini orang-orang soleh. Masya Allah. Sebab Harithah orang soleh, jadi anak-anak cucu dia masuk dalam syurga. Masya Allah ibu ayah. Beruntungnya jadi orang soleh. Beruntungnya jadi orang soleh, bawa anak-anak kita, zuriat keturunan kita masuk ke dalam syurga. Ya, Masya Allah. Itu kisah daripada seorang sahabat yang soleh yang bernama Harith bin An-Nu'man. Ada sahabat yang kedua bernama Sa'id Al-Musayyib. Sa'id Al-Musayyib ini juga merupakan seorang orang soleh. Dia kata, sewaktu saya solat, saya teringat anak-anak saya. Pernah tak kita jadi macam tu? Tengah solat, anak kita lalu, ataupun anak kita main, ya, ataupun kita tengah solat, anak kita panjat benda yang tinggi. Macam mana nak buat apa? Tengok, perhatikan sikap orang soleh. Ya, tengah solat, anak main pegang spray reset ke, kita risau. Nak buat apa? Tengok orang soleh buat apa. Sa'id Al-Musayyib kata, sewaktu saya solat, aku teringat anakku, maka aku tambahkan solat. Masya Allah. Kerana telah diriwayatkan bahawa Allah akan menjaga orang soleh berikut dalam 7 keturunan. Itu yang kita pernah dengar kan? Setiap orang ni dia ada 7 muka yang sama. Rupanya memang ada di dalam Al-Quran disebutkan orang yang soleh ini akan dijaga 7 keturunannya. Masya Allah. Jadi bila kita nak jadi orang soleh, kita bila solat, kita kena panjangkan solat kita. Bila kita teringat anak-anak kita dalam solat, kena banyakkan, kena panjangkan solat. Bukan kena cepat-cepat solat, kena habiskan solat. Bukan. Maknanya kita nak jadi ibu bapa soleh, kena banyakkan solat kita. Kena perbanyak ibadah solat kita. Kena perbanyak ibadah solat taubat kita. Masya Allah ibu bapa yang dirahmati Allah. Sungguh perjuangan untuk jadi ibu bapa yang soleh ini bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang main-main. Ustazah pun buat sesi live dengan ibu-ibu bukan satu perkara yang suka-suka. Saya sedang berusaha untuk mendalami ilmu untuk menjadi ibu bapa yang amal soleh, supaya kita meninggalkan sifat-sifat jahil kita, supaya kita meninggalkan sifat-sifat jahiliah kita, supaya kita meninggalkan sifat-sifat mengikut-ngikut orang lain.
supaya kita meninggalkan sifat-sifat jahiliah ibu bapa keturunan ayah nenek moyang kita. Kita tak nak ikut nenek moyang keturunan ayah kita yang membawa sifat jahiliah. Kita nak ikut sifat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah barulah tumbuh nilai soleh dalam diri kita. InsyaAllah kita akan bawa ibu ayah nenek zurat keturunan kita masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Syurga apa ibu-ibu? Syurga ada. Syurga ada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu bapa yang beramal soleh, mendidik anak-anaknya beramal dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekian dulu hari ini Ustazah nak kongsikan bahawa anak kita kalau degil kerana kita yang degil. Anak kita kalau tantrum sebab apa? Sebab kita tak didik nilai soleh yang ada dalam diri dia. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi menyebutkan kepada kita nilai soleh yang ada pada diri kita akan mempengaruhi soleh yang ada pada anak-anak kita. Maka insya-Allah jangan terus kita jemu untuk mempelajari ilmu mendidik anak-anak dengan akhlak Rasulullah. InsyaAllah teruskan bersama Ustazah, share dan like untuk siri video Ustazah. Kita sebarkan ilmu dalam mendidik anak-anak dengan akhlak Rasulullah. Ustazah akan bersama dengan ibu-ibu terus di page Ustazah setiap hari untuk siri-siri tajuk yang berbeza. Ya, dengan tajuk Ustazah adalah mendidik diri kita dan anak-anak kita dengan akhlak Rasulullah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim. Kalau ibu-ibu ada soalan, boleh terus bertanya di sini dan Ustazah akan jawab. Teruskan mendoakan untuk diri kita menjadi ibu bapa yang soleh, beramal soleh, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga Aid. Seperti yang Ustazah kongsikan tadi, malaikat akan mendoakan kita setiap masa, setiap kali kita mendidik anak-anak kita dengan amal soleh. InsyaAllah Ustazah mohon maaf di atas segala kekurangan Ustazah pada hari ini. Kita akan bersiaran langsung lagi insyaAllah besok dan seterusnya dalam tajuk-tajuk yang Ustazah akan kongsikan mendidik anak-anak dengan amal soleh dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu, terima kasih kepada ibu bapa semua, kakak saya, keluarga saya dan parents yang terlibat pada hari ini. Semoga Allah masukkan kita dalam syurga adil insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.